Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Farhan Mat Arifin, pensyarah bagi kursus falsafah dan isu semasa bagi Seksyen 39 dan barisan mahasiswi UTM yang dikasihi sekalian. Kami ahli kumpulan 3 iaitu Farizah binti Asyari, Hamisatul Ashura binti Daing Ibrahim, Nurul Aliyah Jasmine binti Uthman, Sofia Aina binti Razali dan Shalana binti Shu'ib telah menjalankan kajian tentang kesan hedonisme dalam kalangan masyarakat. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenali apa itu hedonisme dan kesan hedonisme dalam kalangan masyarakat. Hedonisme menggariskan bahawa apa-apa sahaja yang boleh memuaskan hawa nafsu manusia akan dianggap baik, sebaliknya pula akan dianggap sebagai buruk. Prinsip kehidupan seseorang yang mempunyai pemikiran hedonisme adalah bersandarkan kepada pilihan majoriti. Mereka menganggap bahawa pilihan yang dibuat oleh majoriti manusia adalah pilihan yang baik. Sepanjang kajian ini, kami telah mengumpulkan maklumat dan sumber rujukan melalui internet dan soal selidik yang dijalankan terhadap responden-responden untuk mendapatkan pandangan secara individu terhadap ideologi hedonisme ini. Mengikut Kamus Dewan Bahasa, hedonisme adalah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Hedonisme merupakan sebahagian daripada sekularisme, manakala sekularisme, empirisisme dan saintisme adalah kerangka besar daripada teori modernisme yang dibawa oleh penjajah semasa kolonisasi berlaku. Hedonisme merupakan perbuatan yang memaksimumkan keseronokan, kebahagiaan melebihi sesuatu tanpa memikirkan kesan terhadap diri, masyarakat dan negara. Sedikit latar belakang mengenai hedonisme. Hedonisme kuno diajarkan oleh Aristippus, Democritus, Epicurus adalah mengutamakan diri sendiri, manakala hedonisme moden pula dari falsafah Inggeris yang bersifat umum dalam erti sosial kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah orang yang terbesar. Hedonisme mengikut perspektif kajian sarjana terdahulu antaranya ialah kenikmatan, kesenangan, keseronokan, keberuntungan dan kebahagiaan. Menurut ahli falsafah, hedonisme terbahagi kepada dua, iaitu hedonisme psikologi dan hedonisme etika. Hedonisme psikologi adalah perbuatan yang disangka mendatangkan lebih banyak kenikmatan daripada kesakitan, menjadikan pilihan utama manusia dalam membuat keputusan. Manakala hedonisme etika berpendapat bahawa manusia seharusnya melakukan sesuatu perkara yang mendatangkan kebahagiaan terbesar bagi mereka. Perkara yang amat sinonim dengan ideologi ini ialah sambutan pesta tahun baru secara besar-besaran, penyalahgunaan dada, gejala sosial, bidang seni dan perfilman yang seringkali disalahguna, serta korupsi atau rasuah yang berleluasa. Terdapat beberapa impak umum ideologi hedonisme. Antaranya adalah mewujudkan masyarakat yang cetek ilmu pengetahuan. Masyarakat yang cenderung dengan tujuan untuk mencapai keseronokan dan menjadikan perkara tersebut sebagai tujuan hidup, lalai daripada tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kesejahteraan akal. Gaya hidup hedonisme yang diamalkan justeru merupakan implikasi ketiadaan ilmu dalam membuat keputusan yang seharusnya berdasarkan kewarasan akal dan bukannya kehendak atau kesukaan semata-mata. Kesan yang kedua adalah mewujudkan masyarakat yang keras hati. Hal ini akibat gaya hidup masyarakat yang dikelilingi dengan perkara dan perbuatan yang jauh dari kebenaran. Kebiasaan hidup dengan hiburan menjadikan mereka lalai dengan tanggungjawab mereka terhadap orang sekeliling.
Hal ini mendorong masyarakat kepada kerendahan budi dan adab. Kesan daripada pembocoran budaya yang kurang sihat berlaku secara meluas dalam media massa di Malaysia. Kesan yang ketiga adalah hedonisme mendorong masyarakat melakukan jenayah. Masyarakat yang hanya mempunyai tujuan atau matlamat material cenderung untuk melakukan jenayah. Kesenangan yang ingin dicapai dalam masa yang singkat dapat dicapai sekiranya mereka melakukan perkara jenayah tanpa memikirkan kesannya yang lebih besar. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengkaji sejarah dan pengaruh hedonisme di sesebuah negara. Yang kedua, mengkaji kesan dan cabaran hedonisme dalam semua aspek. Yang ketiga, menilai tahap pengetahuan pelajar Universiti Teknologi Malaysia, UTM dan orang awam tentang ideologi hedonisme. Metodologi yang diguna pakai dalam kajian ini antaranya adalah perbincangan berkumpulan di atas talian, panduan pensyarah, sumber rujukan melalui internet dan tinjauan melalui Google Form. Kesimpulannya, konsep hedonisme hanya berasaskan keseronokan duniawi serta materialistik. Fahaman yang telah diperkenalkan sejak zaman Yunani sehingga kini sudah tersebar ke seluruh dunia dan telah mengubah budaya dan cara hidup masyarakat pada masa kini. Hasil daripada idea para hedonis, konsep hedonisme yang diimplementasi sepenuhnya oleh masyarakat pada masa kini telah merosakkan kehidupan masyarakat tanpa disedari. Kehidupan masyarakat terjejas sama ada dari aspek akidah, tingkah laku, ekonomi, politik, sosial dan terutamanya kesihatan akibat dari gaya hidup yang mementingkan keseronokan semata-mata. Sewajarnya, konsep hedonisme ini perlu dihindari bagi memastikan keseimbangan hidup dapat dibentuk dari aspek fizikal, mental dan juga rohani.